So, apakah impian Cikgu Uluan? Hoish, what a way untuk kita mulakan video kita. Random, ya. Yeah. Impian saya secara direct adalah sebenarnya saya memang nak jadi cikgu. Hence nama Cikgu Uluan. So, this is my story. Kau ingat tak waktu zaman dulu kan, waktu kita sekolah rendah, tak TADIQA sekalipun, cikgu-cikgu akan bertanya kita, adik, pelajar-pelajar, apakah impian anda kan? So, waktu tu dimomok-momokkan lah dengan jadilah polis, jadilah askar ke apa, jadi doktor, jadi engineer dan sebagainya kan. So, salah satu profession yang disebut-sebut juga, although not that popular, adalah menjadi seorang cikgu. Dan kenapa Cikgu Luan nak jadi cikgu adalah, tak tahu, maybe sebab ni salah satu lah. My theory is actually number one, umi saya, mak saya adalah seorang cikgu. Dan oftenly beliau akan bawa kita orang ke sekolah, yalah, for the sake of maybe tak sempat nak layan kita orang, so dia bawa lah pergi ke sekolah. Waktu tu dekat Johor Bahru lah, dekat Selesa Jaya tak silap. Dia sekolah mana dulu lah, tak ingat lah, saya dah tak ingat. Bukan Taman Universiti, saya tak ingat. Tapi sekitar Johor lah ketika yang saya ingat. Dan umi saya ni dia adalah pusat sumber, ketua pusat sumber, something like that lah. So ketua pusat sumber ni oftenly kita akan buat satu sistem, apa kita panggil yang barcode ISBN tu kan. Dan umi saya ni oftenly memang tidak sempat lah nak buat benda-benda macam tu. Hence adalah beberapa hari, Sabtu dan Ahad, dia akan ajak anak-anak dia untuk tolong dia buat sistem ISBN ni lah, yang the barcode tu kan. Dan pada masa tu juga, ketika itu umur saya seawal, maybe darjah 2, darjah 3, darjah 4, sampailah ke hampir nak ke form 1. Memang dia akan ulang alik dan bawa anak-anak dia untuk tolong dia lah untuk uruskan buku pusat sumber tu. Along the way tu kan, dia akan bawa kita ke sekolah. So saya akan nampak lah, oh ni sekolah yang berbeza dengan sekolah saya. Waktu tu saya sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Taman Tok Aminah 2, waktu tu dekat Johor Bahru lah. Yang dia pergi hari tu, tak silap saya, Selesa Jaya lah, SMK Selesa Jaya something. Dan dia bawa lah, ni kelas-kelas dia kan. Kan biasanya sekolah rendah lebih kecil dia punya size berbanding dengan sekolah menengah. So saya nampak lah, size je dah berbeza, cara cikgu mengajar pun dah berbeza, dia punya core curriculum dia pun dah berbeza. Dan tak tahu, itu my theory lah kenapa saya nak bercita-cita jadi cikgu even sampai sekarang. Dan yang kedua, tak tahu lah, maybe saya ada satu admiration kepada those people yang boleh memahamkan orang. Untuk saya put you guys into perspective, saya sendiri belajar video making dekat mana? Saya belajar video making ni sampai sekarang dekat YouTube. Again, video ni maybe topik itu saya boleh buat video asing. Just nak pendek kan, saya memang like fascinated gila dengan orang yang macam bila dia sembang je dalam masa 5 minit, saya jelas apa yang nak buat. Seperti contoh, kalau kau nak tahu angle mana yang cantik kan untuk kita shoot, dalam masa 3 hingga 5 minit dia buat video dan dia boleh explain dengan baik lah. So benda-benda macam tu saya sedar ketika mana saya berusia, mula-mula saya buat video YouTube ni seawal, sebenarnya lah kalau kau nak tahu, seawal Form 4, Form 5, way back in 2010 hingga 2011. Ini saya cuba-cuba buat lah video YouTube kan. So saya pun rasa macam so sebenarnya nak in order untuk memahamkan orang, tak semestinya kita kena jadi cikgu bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM lah kan. Dan kenapa Cikgu Luan tak sampai jadi cikgu kan, jadi official cikgu? Pertama sekali, saya hanyalah lulusan SPM saja. Saya pernah belajar dekat Jordan. Ni ramai yang salah faham. Saya pernah belajar di Jordan, ambil syariah selama 2 tahun, tapi tak habis. Okay, so saya punya resume, portfolio memang saya tak letak lah saya habis belajar. Cumanya ada pengalaman belajar dekat Jordan. So that's a big difference lah. Hence saya, yelah, nak jadi cikgu, menurut kelayakan 2023, for sure kena ada degree lah. Dengan cerita sekarang ni pun PhD, kalau nak jadi lecturer, seperti contoh macam let's say lah, kalau saya nak jadi lecturer, lagilah tinggi dia punya requirement, master dan sebagainya kan. Dan adakah Cikgu Uluan rasa macam nak pursue lagi dalam bidang cikgu ni kan? Kenapa Cikgu Uluan tak sama belajar, saya ada ability untuk buat benda tu lah.
kalau tanya saya lah, saya masih lagi lah nak bercita-cita nak jadi cikgu. Cumanya bila dah join banyak startup company, dah go through MTAS Production, ML Studios, yelah sekarang Dr. Adam Zubir, dah pernah pergi banyak kelas-kelas bisnes, dan saya sendiri pun sampai sekarang layan video essay yang menceritakan kenapa degree ni dah jadi tidak penting dalam konteks zaman moden sekarang. Saya dapati macam maybe jalan yang saya berfahaman yang lama tu dah tak relevan sekarang. Dan kalau ikutkan patah balik pada nama Cikgu Uluan tu sendiri. Langgar road. Patah balik pada nama Cikgu Uluan itu sendiri. Itu pun sudah membuatkan saya rasa yang saya adalah seorang cikgu, walaupun bukan secara rasminya bawah KPM. Dan saya dapati bila saya mengajar orang, saya share pasal video making, pasal cara nak buat YouTube, cara nak edit. Even saya pun dah ada orang intern. Saya ada team dekat dalam syarikat Dr. Adam Zubir. Saya dapati mereka memberi feedback kepada saya yang, hey, Cikgu Luan punya cara mengajar memang bagus, dan memang diorang favouritekan saya kau. In fact, intern saya nama dia Hakim CY, dia ada buat YouTube juga. Dia memang like follow sebiji apa yang saya buat, cara penyampaian, cara editing, even cara saya susun belakang-belakang ni semua dengan baik lah. So some people say, alah itu bau sikit kan. Bau sikit apanya? Itu pun dua orang yang memang betul-betul follow rapat saya dan memang dia beri feedback kepada saya. Itu pun sudah membuatkan saya rasa macam I am good enough untuk memberi pengajaran ataupun nak bimbing diorang untuk buat apa yang mereka nak, dalam konteks video lah kan. So nak cakap yang to put into perspektif, sebenarnya saya sudah dah capai lah cita-cita saya untuk menjadi cikgu. Cumanya bukan cikgu KPM, dia menjadi cikgu kehidupan. Cikgu kehidupan baik, ataupun cikgu self-proclaim lah orang cakap kan. But semua benda tu tak penting. Apa yang penting pada saya adalah saya memberi impact kepada orang dalam konteks seorang pembimbing, seorang mentor, khusus on video making side ataupun on a media side. Tak tahu lah, when it comes to nak jadikan impian kita sebagai career kita, sebagai impian kita kan, should we defend for it? Dalam kes Cikgu Luan lah, Cikgu Luan rasa lah, this is my only thought lah. Cikgu Luan rasa okey je waktu kecil kau berimpian untuk jadi doktor seperti contoh, tapi pertengahan jalan bila kau dah belajar dekat universiti tu semua, tiba-tiba kau rasa macam doktor ni is not for you kan, dalam macam-macam alasan lah, dalam macam-macam faktor. It is okay untuk tukar balik korang punya impian, tak ada masalah. And it is okay untuk tiba-tiba tak tercapai korang punya impian. Sebab pada Cikgu Luan lah, kita berimpian dalam sudut konteks apa yang relevan waktu tu. Cikgu Luan ingat lagi waktu tahun awal 2000-an lah kan. Orang cikgu mak ayah banyak nak pursue kita dalam bidang seperti contoh engineering lah, senang cakap. Engineering waktu tu relevan lah. Tapi bila dah meningkat usia 5-7 tahun kemudian, engineering tu dah menjadi satu tempu lah, senang cakap. Ataupun dah dibanyak gantikan dengan sistem yang lebih baik instead of physical manusia yang buat engineering. Lagi-lagi pula zaman AI seperti contoh. Faham tak? Maksudnya kita bercita-citakan pada ketika itu relevan. Seperti contoh orang yang buat script content creator, contoh kan, script macam saya kan. Maybe sekarang ni kalau saya cakap, marilah jadi content creator, sebab content creator boleh dapat duit berdasarkan kriteria bla 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 bla. Tapi dalam masa 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, entah orang yang menguruskan konten, yang buat skrip pasal konten ni sudah tidak relevan. Sebab apa? Sebab digantikan dengan AI. Faham tak? So, kenapa korang nak jadi lagi benda yang korang nak jadi yang sudah terbukti sudah tidak relevan? Faham tak? So, it is okay untuk korang tukar korang punya impian, cari profession lain. Sebab kawan-kawan saya pun macam tu juga. Saya jarang lah, maybe 10% of them yang saya kenal waktu sekolah rendah, dan dia jadi apa yang dia nak jadi. Most of them memang tak belajar bidang A, pergi bekerja bidang B. Tapi tengok dia elok makan nasi lemak, ada anak kan, anak bini semua okey je, tak ada masalah. Sebab for me benda tu benda pasal tadi pasal impian kan. Impian tu impian, tapi apa yang penting adalah you nak hidup sampai mampu lah, senang cakap. Maksudnya nak ada duit, nak ada kerjaya, nak ada anak, you nak pursue your hobby. Banyak lagi benda yang kita nak jaga kehidupan instead of you guys punya impian. Faham ke? Dan impian ni pun kita boleh twistkan juga. Itulah dia.
Apa yang Cikgu Luan rambling pun tak sure, tapi harapnya bermanfaat lah. Okay. Just nak tanya you guys lah, apa you guys punya impian waktu kecil, dan bila dah meningkat usia tercapai ataupun tidak. Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Korang boleh share dekat dalam ruangan komen bawah. Itu saja daripada saya Cikgu Luan. Sabar, saya Utan.